KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Diet dan Nutrisi bersama dengan saya Nurul Amin Abdul Rahman, pegawai dietetik anda. Jadi untuk hari ini kita akan lebih memahami tentang sukan yang seterusnya, pemakanan spesifik bagi sukan kriket. Setiap sukan pastinya mempunyai kriteria yang berbeza ataupun corak permainan yang berbeza dan ini mempengaruhi cara pemakanan ataupun nutrition strategis bagi sukan-sukan itu. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang pemakanan sukan kriket, adalah baik kita kenal dahulu ataupun mengetahui sedikit latar belakang bagi sukan kriket. Sukan kriket dimainkan oleh pelbagai peringkat umur daripada sekolah rendah kepada dewasa sama ada secara recreational ataupun elite players. Dan ia juga melibatkan atlet perempuan dan juga atlet lelaki. Dan di Malaysia, sukan kriket semakin dikenali oleh semua orang dan banyak tim semakin mendapat tempat di hati rakyat Malaysia. Dan bagi sukan kriket, untuk anda lebih memahami sukan ini, ia mempunyai 11 orang player ataupun 11 orang atlet yang bermain pada satu-satu masa dan ada 12 men yang kita panggil yang ke-12, yang mana 11 pemain ini ada posisi masing-masing sama ada batter, bowler ataupun wicket keeper. Jadi setiap posisi atlet mempunyai peranan mereka, mempunyai bentuk badan yang rise dan shapes dia dan mempunyai certain kriteria untuk dipenuhi. Jadi penting untuk atlet tahu peranan-peranan mereka di dalam sukan kriket. Objektif bagi sukan kriket adalah untuk mengumpul poin yang lebih berbanding dengan pasukan lawan. Dan bagi struktur ataupun struktur kepada sukan kriket itu sendiri, ia merupakan sukan yang tersusun dan mempunyai beberapa struktur sama ada T20, sama ada secara test match ataupun one day match. Dan setiap struktur ini mempunyai duration ataupun tempoh masa yang berbeza dan ini penting sebab kita nak memahami bagaimana nutrition strategies, macam mana strategi pemakanan yang perlu ada bagi atlet kriket untuk tempoh masa yang panjang sebab atlet kriket akan bermain mungkin 3 hingga 4 jam, 3 hingga 5 jam ataupun ada struktur yang mungkin main 4 hingga 5 hari. Jadi penting untuk atlet ada ketahanan, ada skill bermain kriket dan juga boleh tahan kepada cuaca ataupun environment yang panas. Dia akan main dengan tempoh jangka masa yang panjang dengan keadaan cuaca yang tinggi dan juga ada humidity. Jadi faktor-faktor nutrition dan hydration dah tentu mempengaruhi performance atlet itu tadi dan penting untuk setiap atlet mengamalkan diet yang baik sebelum, semasa, selepas dan setiap hari bagi memastikan atlet mencapai tahap yang paling optimal sepanjang permainan itu nanti. Dan juga tentang hydration, bila melibatkan sukan yang memerlukan daya konsentrasi, memerlukan tempoh yang panjang, hidrasi ataupun keperluan air sangat penting. Dan atlet kriket perlu bertahan untuk berada di padang untuk tempoh yang panjang dan mengambil setiap peluang untuk makan dan minum ataupun untuk melengkapkan nutrisi dan juga hidrasi bagi membolehkan dia kekal bertenaga dari awal sehingga permainan tamat yang mungkin makan masa 3 hingga 4 jam. Seterusnya nanti kita akan berjumpa kembali untuk kupasan yang lebih bagi training diet sukan kriket. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Seterusnya kita akan terus melihat training diet bagi sukan kriket. Dan bagi sukan kriket, corak pemakanan sehari iaitu pada hari-hari latihan adalah sangat penting. Jadi atlet bagi kriket secara spesifik menurut kajian tiada spesifik body fat percentage yang disarankan bagi atlet kriket. Tetapi ada kajian juga menunjukkan yang lagi rendah peratusan lemak bagi sukan kriket, ia dapat membantu atlet lebih stamina dan juga lebih kepada speed dan juga kepada agility ataupun ketangkasan. Jadi penting untuk atlet ada body komposisi ataupun komposisi tubuh yang mempunyai lemak yang rendah supaya dapat bertahan dalam sukan dan dapat perform dengan lebih baik. Jadi kita tengok kepada training diet ataupun daily diet untuk atlet kriket itu sendiri bagaimana. Training diet adalah diet seharian, dah tentu atlet kriket ada yang akan berlatih pada setiap hari. Jadi ini patut diamalkan oleh setiap atlet kriket, iaitu pengambilan buah dan sayur-sayuran, pengambilan roti, cereal iaitu sumber karbohidrat, pengambilan lean protein iaitu protein yang mempunyai lemak yang rendah, dan juga pengambilan dairy product ataupun kita kata produk tenusu. Begitu juga dengan pengambilan fat. Okey. Bila sebut pengambilan fat, ramai nanti akan tanya kenapa perlukan fat juga. Yes, kita perlukan fat juga. Tetapi kita perlu tahu untuk memilih fat yang mana terbaik untuk kita, yang mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kemudaratan bagi atlet. Dan dalam training diet bagi sukan kriket, apabila kita lihatkan semua komponen-komponen makanan yang perlu ada dalam diet seharian, dan kita kena tahu tentang keperluan karbohidrat, keperluan protein, keperluan lemak tadi, dan juga fruits dan veggie. Bagi sukan kriket, game yang panjang, high intensity game, memerlukan jumlah karbohidrat yang mencukupi. Jadi atlet pada setiap hari perlu tahu pengambilan karbohidrat adalah mencukupi daripada jenis karbohidrat yang bagaimana. Kompleks karbohidrat, starchy karbohidrat, bread, cereal, pasta adalah sumber-sumber karbohidrat yang baik, yang mana dia perlu fokus kepada makanan-makanan yang tinggi dengan nutrien. Kita panggil nutrient dense carbohydrate rich foods. Jadi atlet perlu pastikan setiap hari di hari-hari latihan pengambilan karbohidrat mencukupi pada setiap hari, yang mana atlet boleh pecahkan pengambilan karbohidrat pada waktu-waktu makan utama dan juga pada waktu-waktu snack. Jadi dia boleh atur kembali setiap hari punya diet kepada 3 hingga 5 kali makan untuk pastikan pengambilan karbohidrat pada setiap hari mencukupi untuk memastikan tenaga untuk latihan itu sentiasa ada dan cukup juga untuk recovery. Itu peranan karbohidrat yang pertama dan ada dalam semua makanan di sini. Kemudian kita tengok kepada keperluan protein. Keperluan protein untuk membaiki, dan protein yang perlu dipilih oleh atlet kriket semestinya lean protein ataupun protein-protein kita kata rendah kandungan lemaknya. Okey, so kita elakkan pengambilan protein bersama dengan extra fat. Okey, antara sumber protein yang ada kita boleh ambil telur, kita boleh ambil ayam ataupun ikan, dan juga boleh ambil produk-produk seperti soy product, yang mana untuk vegan ini juga merupakan sumber protein yang baik. Jadi ada karbohidrat, ada protein, seterusnya pengambilan lemak. Okay, ada kata jangan ambil lemak, tidak. Kita masih memerlukan lemak dalam diet seharian. Cuma kita kena bijak memilih healthy fats compared to unhealthy fat. Jadi contribution calories dan datang daripada lemak sepatutnya fokus kepada lemak yang baik. Contohnya daripada vegetable oil, avocado, olive oil. So kita dapat lemak juga untuk fungsi tubuh yang baik, untuk certain vitamins. Dan pada masa yang sama kita elakkan pengambilan unhealthy fat daripada makanan-makanan yang terproses, daripada kulit-kulit ayam ataupun makanan-makanan yang tinggi dengan saturated fat ataupun lemak tepung. Jadi karbohidrat, protein, lemak, dan juga fokus kepada pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran yang mencukupi. Buah-buahan juga perlu diambil pada setiap hari dengan jumlah yang mencukupi. Begitu juga dengan sayur-sayuran. Perlu fokus kepada pelbagai jenis, tidak hanya ambil pada satu-satu jenis sahaja, sebab setiap buah-buahan ataupun sayur-sayuran membekalkan nutrien yang berbeza. Ada vitamin dan minerals yang berbeza juga. Jadi atlet perlu ambil variety of colours buah-buahan dan juga sayur-sayuran untuk pastikan dapat semua vitamin, minerals, antioksidan dan juga phytonutrients yang penting untuk training
dan juga pastikan ada pengambilan fiber yang mencukupi. Okey, jadi cukupkan pengambilan buah-buahan, cukupkan pengambilan sayur-sayuran pada setiap hari dan agihkan dalam setiap waktu makan. Dan ini dapat membantu atlet memenuhi vitamin dan mineral pada setiap hari mengikut keperluan. Terutamanya bagi atlet-atlet muda, atlet-atlet remaja yang memang kita tahu keperluan vitaminnya tinggi, keperluan mineralsnya tinggi. Begitu juga dengan dairy products tadi, yang mana ia merupakan satu kumpulan makanan yang diperlukan untuk atlet dan dia boleh membekalkan kalsium juga sejenis minerals yang kita perlukan. Jadi itu adalah secara keseluruhan tentang training diet bagi atlet kriket pada setiap hari supaya atlet kriket sentiasa bertenaga dan cukup ke semua kumpulan makanan, cukup kalori pada setiap hari untuk training dan juga recovery pada the training days. Lepas kita lihat the training diet, kita akan pergi ke competition. Okey, competition diet sangat penting untuk kriket. Kenapa competition diet sangat penting? Kerana atlet kriket akan main dalam jangka masa yang panjang. Okey, jadi pemakanan sebelum, semasa dan selepas adalah sangat penting. Jadi atlet kriket tak perlu beberapa hari sebelum tu cut off ataupun elakkan makan makanan tertentu, tidak, tetapi perlu pastikan cukup pengambilan karbohidrat pada setiap hari untuk pastikan ada cukup masa glycogen. Okey, jadi kalau hari pertandingan, apa yang boleh dimakan sebelum pertandingan sebenarnya bergantung juga. Okey, kalau atlet kriket ni kadang-kadang disebabkan oleh struktur permainan ataupun struktur kriket itu sendiri, kadang-kadang 45 minit sebelum competition baru dia dapat tahu sama ada kedudukan dia fielding ataupun bat. Jadi itu juga mempengaruhi, tapi secara generalnya dia perlu pastikan 1 hingga 3 jam sebelum competition atlet boleh makan dengan makanan yang lengkap, yang mempunyai karbohidrat yang tinggi, mempunyai protein yang sederhana tetapi lemak yang rendah, yang mana ini membantu atlet untuk kekal bertenaga sepanjang tempoh pertandingan. Jadi sebelum pertandingan pastikan atlet makan 3 jam sebelum complete meal, nasi ataupun potato ataupun cereal yang cukup jumlah karbohidratnya bersama dengan protein, bersama dengan sedikit sayur sebab kita nak fokus kepada low fiber, rendah fiber dan juga rendah lemak. 3 jam sebelum dan pastikan makanan itu boleh dihadam sebelum competition. Dan pada sebelum ini juga atlet boleh kena pastikan pengambilan air adalah mencukupi. Air perlu mencukupi bagi atlet kriket sebab atlet kriket akan main dekat cuaca yang panas. Jadi masalah kekurangan air mungkin akan berlaku sekiranya atlet sebelum pertandingan lagi tidak mengambil makanan ataupun minuman yang secukupnya. Jadi sebelum competition pastikan mengambil makanan secara seimbang, cukup jumlah karbohidrat bersama dengan cukup pengambilan air, itu sebelum pertandingan. Jadi semasa pertandingan, okey, bila semasa pertandingan kita akan tengok pula bagaimana permainan itu dimainkan. Kalau sukan kriket mungkin akan ada gap ataupun peluang untuk makan atau minum. Jadi itu bergantung. Kalau kata ada tempoh masa lebih kurang setengah jam, 20 hingga 30 minit senggang dan ruang untuk makan atau minum, atlet kriket boleh manfaatkan masa itu untuk minum ataupun makan. Sediakan air, sediakan snack yang mencukupi supaya boleh makan pada waktu itu untuk pastikan boleh lasting jangka masa yang panjang. Jadi antara snack yang boleh dimakan, kena fokus kepada snack yang tinggi dengan karbohidrat juga. Okey, tak boleh fokus kepada protein semata-mata sebab kita bimbang protein itu lambat hadam atau juga mungkin berlaku ketidakselesaan kepada perut atlet itu sendiri. Dan kita bimbang juga kalau tak cukup karbohidrat, sedangkan karbohidrat adalah sumber tenaga yang utama. Jadi semasa competition untuk atlet kriket boleh minum dan sediakan makanan ataupun snack yang lengkap supaya boleh tambahkan ataupun bagi energi secara terus semasa tempoh pertandingan yang mungkin makan masa panjang. Selepas complete ataupun selesai pertandingan yang mungkin ambil masa 3 jam, yang mungkin ada ambil masa 4 hingga 5 jam, atlet perlu fokus kepada recovery terus. Pemakanan untuk pemulihan terus. Okey, tadi dia makan sebelum, dia makan semasa. Complete sahaja dalam tempoh 30 hingga 60 minit. Boleh terus makan makanan secara complete. Pastikan ada sumber karbohidrat, sumber protein untuk recovery secara terus. Jangan delay that time. Jangan buat perkara-perkara lain. Tapi terus pastikan ada makanan. Sebab tu planning itu penting supaya dia boleh susun strategi makan sebelum, semasa dan selepas. Kenapa? Kalau dia tak makan, akan menyebabkan dia lambat untuk recover nanti. Jadi itu sahaja kita akan lihat pemakanan semasa pertandingan untuk
sukan kriket. Seterusnya kita akan tengok isu-isu yang mungkin ada bagi sukan kriket. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Seterusnya kita akan lihat pula isu-isu pemakanan yang berkaitan bagi sukan kriket. Antara isu-isu yang nutrition related kepada sukan kriket adalah tentang daily diet. Yang mana bila kita sebut tentang daily diet adalah pengambilan diet seharian untuk atlet kriket. Dan ini akan terus interrelated dengan body composition atlet tersebut. Yang mana sesetengah posisi di dalam sukan kriket mungkin intensitinya agak rendah. Jadi menyebabkan komposisi lemak adalah lebih tinggi. Jadi untuk atlet-atlet begini dia perlu lebih fokus untuk ada diet yang seimbang. Boleh buat assessing diet intake bersama dengan sports dietitian. Kemudian ubah tabiat makanan supaya targetnya adalah untuk improve body composition dengan mengurangkan jumlah lemak di dalam tubuh badan dia. Jadi atlet perlu kurangkan lemak dengan cara yang betul dan rujuk kepada mereka yang pakar dan pastikan diet seimbang pada setiap hari. Itu antara isu yang mungkin berlaku untuk atlet kriket, iaitu pengambilan diet yang tidak seimbang ataupun pengambilan makanan yang tinggi kalori ataupun pengambilan tenaga yang terlalu rendah. Okey. Yang kedua tentang hidrasi. Hidrasi adalah satu faktor yang sangat penting bagi atlet kriket yang mana mereka perlukan heat tolerance, perlu pastikan pengambilan air mencukupi bagi mengelakkan dehidrasi disebabkan faktor kriket bermain dalam tempoh jangka masa yang panjang, jadi pengambilan air seharusnya mencukupi tetapi tidak boleh berlebihan. Kenapa tidak boleh berlebihan? Kita bimbang nanti bila atlet minum terlalu banyak air akan menyebabkan overhydration yang mana akan mempengaruhi certain electrolytes yang terhasil. Okey, jadi sepatutnya atlet kena minum mencukupi bukan berlebihan, yang mana kita bimbang nanti parasodium berkurang. Dan penggantian electrolyte bagi proses ini maksudnya apabila atlet bermain dalam tempoh jangka masa yang panjang dengan cuaca yang panas akan menyebabkan perperluan akan lebih banyak berlaku. Jadi sweat rate untuk atlet kriket mungkin lebih tinggi dan atlet patut minum berdasarkan sweat rate masing-masing. Mungkin tidak dapat memenuhi 100% daripada kehilangan air tersebut, tapi kalau dapat capai 80% penggantian semula air pun sangat bermanfaat supaya atlet lebih boleh terus fokus sehingga ke hujung competition. Begitu juga dengan pengambilan karbohidrat semasa game itu sendiri, perlu disarankan juga apabila atlet dilihat mungkin kurang energi ataupun kurang fuel dalam tempoh pertandingan itu. Jadi tentang hidrasi, tentang electrolytes. Elektrolit yang kita perlukan seperti sodium yang kita bimbangkan mungkin dah kurang, chloride dan juga potasium. Ini antara isu-isu yang mungkin berlaku dalam kalangan atlet kriket. Dan yang seterusnya adalah tentang stress fracture. Okay, stress fracture adalah melibatkan atlet-atlet muda kebiasaannya, yang mana ini interrelated disebabkan oleh pengambilan diet yang tidak seimbang. Apabila atlet kurang mengambil produk tenusu, kurang mengambil susu, automatically kemungkinan pengambilan kalsium adalah juga begitu rendah dan juga vitamin D. Dan ini sebenarnya merencatkan proses pertumbuhan ataupun growth atlet itu sendiri. Jadi apabila atlet tidak makan diet yang seimbang, tidak mengambil kumpulan makanan iaitu susu, produk tenusu, kemungkinan kalsium tidak mencukupi dan menyebabkan mudah nak berlaku
stress fracture kepada atlet itu sendiri. Okey, jadi penting untuk atlet seimbangkan balik semua kumpulan makanan dan sekiranya ingin mengubah komposisi tubuh, maksudnya nak improve dia punya percentage body fat, atlet sepatutnya fokus untuk kurangkan kuantiti makanan tapi bukan singkirkan mana-mana kumpulan makanan, sebab setiap kumpulan makanan itu sangat penting, bukan sahaja pada setiap hari, pada hari training, pada daily diet dan juga pada competition, termasuklah untuk recovery. Jadi secara kesimpulannya untuk sukan kriket, adik-adik perlu amalkan diet yang seimbang pada setiap hari, diet yang betul dan sempurna dengan timing yang betul dan kuantiti yang betul pada hari competition dan juga recovery. Oleh itu, saya harap, Kak Nur harap adik-adik dapat teruskan menjaga pemakanan dengan baik untuk sukan kriket adik-adik dan untuk performance adik-adik. Okay, jumpa lagi. Didik TV KPM